Bismillah, masyaAllah, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kali ini kita bicara persoalan tentang keutamaan majlis zikir secara berjemaah ataupun secara individu. Tapi aulanya itulah yang kita nak bincang ni, tentang zikir secara jemaah. Mungkin sebelum ni ramai kita lebih suka duduk bersendirian, mengasingkan diri, yang kita tak suka duduk dalam jemaah. Sedangkan dalam jemaah itu penting dan ada ketikanya menjadi sangat dimestikan. Sebab banyak perkara kita boleh belajar ketika kita berada di dalam jemaah berbanding dengan kita berseorangan di dalam rumah kita. Tak ada orang nak negur kita, tak ada orang nak peduli kat kita. Tapi bila kita duduk dalam jemaah, kita dapat pelbagai manfaat, terutamanya dalam hal-hal zikrullah. So insyaAllah kali ini apa yang kita nak bincang tentang persoalan dalam berjemaah. Baik. Di dalam suratul Kahfi ayat 28 ni kita lihat bagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha wala ta'du 'ainaka 'anhum. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang dan mengharap keredaannya, dan janganlah matamu berpaling dari mereka. Baik, ini apa disebutkan oleh Allah di dalam suratul Kahfi. Dia apa yang kita nak yang kita nak bicara ni adalah tentang keutamaan halaqah ataupun majlis zikrullah, dan bagaimana Islam menganjurkan untuk membiasakan, serta juga larangan meninggalkannya tanpa uzur. Berat ni. Sebab tu dalam kitab Riyadhus Salihin tu dia ada cerita tentang, disebutkan tentang bagaimana kepentingan zikrullah. Sebab itulah kita ni banyak lara. Kita ni banyak jadi tak tentu hala. Sebab kita suka duduk seorang-seorang. Bila duduk seorang-seorang kita kawan dengan syaitan. Tambah zaman sekarang, zaman FB ni, duduk dalam bilik, apa dia buat dalam bilik? Duduk dalam bilik seorang tu, duduk tengok FB tu, duduk bongkok tengok FB. Benda tak faedah. Benda yang tak mendatangkan pahala, benda yang lara. Sebab tu tak boleh lah, benda-benda lara ni dia memang kalau ikut tak boleh. Kenapa? Bila lara tu kita jadi rugi. Bila jadi rugi benda-benda lara tu. Jadi sebab tu kita kena menjauhkan. Dan di dalam Quran pun tu ada sebut dalam surah Al-Furqan. Dan apabila mereka melewati perkara lara yang tak bermanfaat, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan. Ini orang-orang beriman. Beza lah. Orang beriman ni bila dia melewati benda-benda lara, dia tengok, tak kisahlah handphone ni ke apa sajalah, majlis-majlis ke atau program-program yang benda yang haram, mungkin perkara-perkara yang mengarut-ngarut, mereka terus berlalu, tak peduli pun. Sebab apa? Menjaga kehormatan. Malu, aib kalau dia singgah duduk kat majlis tu. Tengok orang ayam sabung, kita pergi lepak kat situ tengok. Tengok orang main bola, kita boleh lepak kat situ sekali. Itu benda-benda yang lara. Mana dia duduk situ pakai dengan dia, orang tengok, tambah pula pakai kopiah. Nampak sangat dia tidak menjaga kehormatan dia. Jadi orang macam ni, orang beriman, dia cepat-cepat tinggal majlis tu. Okey. Jadi sama juga dengan kita. Bila benda-benda lara ni, kita tak boleh duduk di situ. Duduk dalam majlis-majlis muzik, majlis-majlis yang ada lagu dan irama dan sebagainya. Sebab tu ini larangan dia. Dia ada larangan dia. Perintah pun ada. So pagi ni insyaAllah saya cuba baca satu hadis yang panjang, terjemahan dia. Sebuah hadis yang kita boleh
Mungkin boleh fikir pagi, kan, malam, tengah hari. Kita fikir je. Sebab fikir sesaat itu sangat indah. Tafakur saat itu lebih indah, lebih mulia daripada dunia dan isi-isi dia. Tafakur, berfikir tu. Pagi ni dan kali ini kita cuba tengok, kan, kita dengar tengok macam mana apa disebutkan di sebuah hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di jalan-jalan untuk mencari ahli zikir. Apabila mereka mendapati suatu kaum sedang mengingati Allah Azza wa Jalla, mereka saling memanggil, kemarilah, penuhilah hajat kalian. Maka mereka pun, iaitu para malaikat tadi, mengelilingi kaum tadi dengan senyap, dengan sayap-sayap mereka sampai ke langit dunia. Dinaungnya orang tu, ya. Maka Tuhan mereka bertanya, dan dia lebih mengetahui. Apakah dikatakan oleh hamba-hambaku? Maka para malaikat pun menjawab, mereka bertasbih kepadamu, membesarkanmu, memujimu, dengan mengagungkanmu. Maka Allah bertanya lagi, adakah mereka melihatku? Mereka, para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatmu. Lalu Allah bertanya, bagaimana jika mereka melihatku? Mereka, para malaikat menjawab, jika mereka melihatmu, nescaya mereka akan lebih giat beribadah kepadamu, akan lebih mengagungkanmu, dan banyak bertasbih kepadamu. Lalu Allah bertanya, apa yang mereka minta? Mereka, para malaikat pun menjawab, mereka meminta daripadamu syurga. Allah bertanya, adakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, wahai Tuhanku, mereka belum melihatnya. Allah bertanya, maka bagaimana jika mereka melihatnya? Maka para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya, nescaya mereka lebih sangat mendambanya, sangat lebih memintanya, dan lebih senang kepadanya. Allah bertanya, lalu dari apa mereka meminta perlindungan? Para malaikat pun menjawab, mereka meminta perlindungan dari api neraka. Allah bertanya, adakah mereka melihatnya? Para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka belum pernah melihatnya. Allah bertanya, bagaimana jika melihatnya? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatnya, tentu lebih hebat mereka lari menjauhinya, dan lebih hebat ketakutan kepadanya. Lalu Allah berfirman, saksikanlah oleh kalian bahawa aku telah mengampuni mereka. Satu daripada malaikat itu berkata, di tengah-tengah mereka ada si fulan, dia bukan daripada mereka, sesungguhnya dia datang hanya dengan satu hajat. Allah berkata, mereka itu adalah kelompok yang tidak akan rugi, siapa pun yang ikut duduk bersama mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ini sebahagian, ini salah satu hadis yang kita boleh kongsi pada pagi ini. Jadi Masya Allah, Alhamdulillah, Tabarakallah. Apa yang kita dapat di sini, jelas bahawasanya malaikat-malaikat Allah tu, kumpulan malaikat yang sentiasa mencari-cari untuk memayung, mendoakan, memohon keampunan kepada Allah apabila mereka terhadap manusia-manusia yang berzikir, yang duduk, yang sentiasa ingat kepada Allah. Jadi berzikir ni yang kita nak bincang pagi ni pada kali ini, banyak soalan-soalan zikir ni. Apa yang kita nak buat? Kita nak baca apa? Kita baca tasbih, tahmid, tahlil. Maka sebab tu dalam kaedah zikir ni, dia ada ulama-ulama yang menyusun zikir tu supaya kita tidak bercelaru. Majlis zikir ni umum. Jadi kalau kita nak baca zikir-zikir tu, kita kena ikut dulu. Majlis mana kita nak ikut? Banyak kalau dalam tariqat tu, dia ada zikir-zikir yang khususiah yang disusun oleh para ulama mursyid dalam tariqat tu. Maka kita boleh ikut zikir-zikir. Sebab biasanya dalam membaca aurat contohnya, dia ada susunan-susunan zikir dia, selawat dia, istighfar dia, ayat Quran dia, banyak benda macam itu. Cuma apa yang kita nak sebut tentang kelebihan dan keutamaan untuk kita berzikir. Okey, baik. Kemudian kalau kita lihat lagi di dalam Al-Quran tentang apa dia keutamaan zikir ni, dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, apa difirmankan oleh Allah, allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah. Orang yang beriman, hati mereka menjadi tenteram dengan mengingati Allah. Iaitu mereka yang beriman dan hatinya senang dan tenang
berada di sisi Allah. Merasa tenteram dengan mengingatinya. Rela kepadanya sebagai pelindung dan penolongnya. Kenapa? Allah ni penolong. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tu adalah wali, penolong, menolong kita. Ya? Tidak ada lagi nikmat yang lebih manis bagi hati kita selain daripada mencintai Allah Azza wa Jalla. Sebab apa kita berasa dekat dengan dia? Jadi semakin tinggi tingkat ma'rifah, mana kenal Allah dan kecintaan kepadanya, maka semakin banyak menyebut nama Tuhannya dan mengingatinya, seperti dengan bertasbih, bertahlil, bertakbir dan sebagainya. Ini yang kita nak bicara sekejap pagi ni, kali ini. So jadi bila dengan menyebut Allah, kita bagi zikir khusus. Kalau lepas syahadah biasanya, lepas talqin syahadah tu apa kita buat? Okay. Biasanya kita akan pesan. Balik ni baca Allah sampai 100,000. Bacalah. Supaya apa? Selepas dia dah terima syahadah tu, nak mengukuhkan, nak mentahkidkan. Sebab satu-satunya surah, contohnya di dalam Al-Quran, Al-Ikhlas, dia menceritakan tentang Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Esa apa? Esa pada zat dia, esa pada sifat dia, esa pada af'al dia. Jadi nak mentahkidkan supaya orang yang baca tu dia berpegang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nak bagi dia yakin dengan Allah, maka dia kena zikir. Kita ni tak tahu sehari zikir berapa kali, kita tak tahu harap lepas sembahyang 33 cukup kan yang itu? Tak cukup, kena baca lagi. Sebab tu kena duduk. Kalau ada majlis-majlis zikir secara jemaah, pergi. Ni dak berkeras juga nak duduk seorang. Kamu tu dah alim ke belum? Dah kenal ke syaitan nak kacau tu? Duduk seorang ni, kita tak tahu siapa yang datang duk bisik macam-macam kat kita. Kita bukan sebagai makam wali lagi. So lebih baik kita duduk dalam majlis zikir. Duduk sama-sama dengan jemaah. Kan? Kenapa kita tak suka duduk dalam jemaah? Kita hebat ke? Ya, begitu. Kemudian kita sambung lagi. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah, hati menjadi tenteram. Dengan mengingati Allah, hati jadi tenteram. Ketahuilah, hanya dengan mengingati Allah, hati jadi tenteram. Baik. Bila kita dalam keadaan kerunsingan, gelisah, panas, siapa yang kita nak ingat? Kelebihannya, bila kita ingat kepada Allah, tiba-tiba hati terus jadi tenang dalam keadaan stres. Sebab tu pengurusan stres ialah kena berzikir kepada Allah. Bukan duk melayan itu, dengar itu. Kalau orang putih lain lah. Kalau kita ni mengaji dengan orang putih, dia ajar macam-macam. Dia bukan reti agama ni. Tapi dalam Quran tu sebut dah. Hanya dengan mengingati Allah, hati manusia tu jadi tenteram. Dia tak ada ubat dia. Ubat dia melainkan hadap balik jiwa kita rohani jasmani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu janji Allah. Sebab Allah dah sebut. Bila Allah kata ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah. Hanya dengan mengingati Allah, bi zikrillah. Hanya dengan mengingati Allah, maka hati menjadi tenteram. Hati kita jadi tenteram. Qalbi kita tu masalah. Bila kita banyak benda dunia, dia jadi serabut. Jadi itulah peringatan yang boleh kita buat. Hati kita ni sentiasa dalam gundah gelana. Hati kita sentiasa dalam keadaan lara, ingat benda lain, benda dunia. Sebab itulah kita kena ingat kepada Allah. Lepas tu datangnya perintah. Kalau kita tak mampu lagi nak ingat seorang-seorang, kita duduk dalam majlis secara berjemaah. Buat khatam Quran ke, baca Al-Quran ke, zikir-zikir khusus macam zikir-zikir tarikat. Sebab itulah kalau ulama-ulama dulu, kalau kita tengok, kebanyakannya mereka semua bertarikat. Melainkan ulama hari ni ya. Ulama hari ni, ustaz hari ni tak nak. Nak menyanyi, nak tahu orang dengan lagu dan sebagainya. Itu balik. Ulama dulu tak ada menyanyi pun. Masuk kumpulan nasyid ke, buat lagu ke, nak ajak orang. Tak ada pun. Ulama sekarang ni pelik sikit
Pelik sikit. Dia pun nak ajak orang dengan cara berlagu. Sedangkan dengan bermuzik itu pun sudah jadi masalah. Dengan gitarnya, dengan serulingnya, semua tu bercanggah dengan apa yang diajar oleh dalam ulama-ulama ahli tasawuf tu. Sebaik. Jadi janganlah ada antara kita yang tidak mau berzikir. Zikir ni mengingati Allah, tak kira masa mana pun. Imam pagi ke, petang ke, malam ke. Kemudian dalam keadaan apa? Kenapa sekalipun, masa dia duduk ke, berdiri ke, baring ke, pegang zikir je lah. Bacalah zikir dia nak baca tu, nak habis hari banyak mana. Tasbih dia nak baca banyak mana. Tahmid banyak mana. Tahlil banyak mana. Takbir banyak mana. Itulah kena ada susunan dia. Tak boleh kita ambil hari ni ikut suka, ikut nak sedap mulut. Tak boleh. Kita ambil dia zikir khusus. Kalau zikir umum tak apa. Zikir umum aku suka. Sampai-sampai dah tak ada pun nak buat. Allah, 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 Allah. La ilaha illallah. Kalau zikir-zikir umum. Kalau zikir khusus tu dia ada jumlah dia. Ikut bacaan tu. Hari-hari baca. Tu pagi lepas solat baca ini. Lepas solat tu pun zikir-zikir lepas solat pun kita baca. Tu pun tarikat juga tu. Ada orang tak nak tarikat tapi dia baca tu tarikat dah. Zikir. Atau masa senang. Masa susah. Ke tak kisahlah. Masa kaya ke. Masa miskin ke. Masa sakit ke. Masa sihat ke. Maka dia gunakan masa tu. Untuk ingat kepada Allah. Jadi berarti zikrullah ini pada setiap masa, setiap waktu, setiap keadaan, setiap ketika. Tak kisah masa bila pun. Maka itulah zikrullah. Jadi kita kena baca zikir. Sebab dengan zikir itu hati kita ingat kepada Allah. Bila kita jadi serabut, gelisah. Kadang orang tanya, Ustaz nak buat macam mana ni? Pening kepala lah, macam-macam bala sampai. Masalah anak lah, masalah bini lah, masalah mak bapak lah, masalah tok nenek lah, kawan-kawan lah, berniaga lah, masalah dalam urusan-urusan kerja, macam-macam masalah. Jadi hati tu jadi orang Perak atau Lebang Libu. Serabut dah. So kita banyak berzikir, ingat kepada Allah balik. Sebab dengan ingat kepada Allah tu, Allah akan menyelesaikan masalah-masalah kita yang kita tak pernah nampak pun. Tu zikir. Sebab tu zikir ni sangat-sangat penting. Sebab kita tak nak duduk dalam dunia ni, kita tak gunakan masa yang Allah bagi untuk ingat kepada Allah. Mengaji juga adalah zikir. Pergi duduk majlis ilmu, berzikirlah tu. Sebab mengingat kepada Allah. Apa saja majlis yang ada ingat kepada Allah, maka itu nama dia zikir, majlis zikir. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.